Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat keputusan aksi pusingan kelayakan Euro 2024 yang berlangsung pada awal pagi tadi. Grup B, Ireland tewas tipis 1-0 kepada Perancis. Belanda menang selesa 3-0 ke atas pasukan Gibraltar. Grup E, Moldova berjaya ikat pasukan Republik Czech 0-0 di laman sendiri. Poland menang 1-0 ke atas pasukan Albania. Grup F, Austria berjaya menewaskan Estonia 2-1. Sweden mudah membelasah Azerbaijan 5-0. Grup G, Hungary menang 3-0 ke atas pasukan Bulgaria. Serbia menang 2-0 ke atas pasukan Montenegro. Kita singgah sebentar untuk perkembangan bola sepak tempatan. Piala Dunia FIFA bawah 20 tahun berdepan risiko dibatalkan ataupun berpindah daripada lokasi. Proses pengundian kumpulan pasukan yang bertanding dalam Piala Dunia bawah 20 tahun di Indonesia sepatutnya dilakukan dalam minggu ini, tapi terpaksa ditangguhkan. Ini berlaku selepas Bali enggan menjadi tuan rumah kepada pasukan Israel. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) bertindak membatalkan undian yang bakal dilakukan pada 31 Mac kerana mereka dan Iraq tidak mahu ditempatkan dalam satu kumpulan bersama dengan negara tersebut. Kejohanan yang membabitkan 24 negara itu bakal berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Jun di 6 buah bandaraya di Indonesia. Israel yang membuat penampilan kali pertama dalam kejohanan ini bagaimanapun mendapat tentangan, khususnya daripada negara tuan rumah yang tidak mengiktiraf kewujudan negara tersebut. Jika keadaan ini berterusan, Indonesia berisiko tinggi akan berdepan tindakan tegas daripada FIFA, termasuk dikenakan pegantungan. Tahniah Indonesia. Malaysia sasar pingat emas Sukan C di Kemboja. Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) meletakkan sasaran untuk layak ke final dalam Sukan C di Kemboja nanti. Pengurus pasukan bawah 22 tahun negara E.L. Barasan merasakan itu adalah sasaran yang realistik untuk dicapai oleh anak buahnya selepas melihat kepada faktor persiapan rapi yang dilakukan oleh mereka setakat ini. Mereka baru saja menjulang trofi Piala Merlion yang diadakan di Singapura selepas menewaskan Hong Kong 2-1. Turut menjadi motivasi terbesar untuk mereka untuk mencapai sasaran tersebut. Kali terakhir Malaysia memenangi pingat emas Sukan C adalah 12 tahun yang lalu ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Cabaran terhebat buat pasukan negara pada ketika ini adalah Vietnam yang juga merupakan juara bertahan dalam kejohanan tersebut. Belanda cari momentum. Belanda kembali mencari momentum kemenangan mereka selepas berjaya membenam pasukan Gibraltar 3-0 awal pagi tadi. Belanda yang jelas menguasai hampir keseluruhan perlawanan sepatutnya boleh merekodkan lebih banyak gol dengan 50 shot, tetapi hanya 3 yang berjaya menemui gawang gol. Memphis Depay kembali berada dalam senarai penjaring gol selepas berjaya memecahkan kebutuhan pada minit ke-23 permainan. Pemain pertahanan iaitu Nathan Aki dilihat sebagai pemain paling menyelah dalam perlawanan ini dengan berjaya menjaringkan 2 gol pada minit ke-50 dan minit ke-82 permainan, sekaligus memastikan kemenangan milik mereka. Belanda perlu mencari lebih banyak gol bagi mengurangkan margin gol akibat dibelasah Perancis 4-0 minggu lalu. Sweden belasah Azerbaijan. Meskipun turun tanpa legenda mereka, Zlatan Ibrahimovic, yang terpaksa diketepikan akibat kurang cergas, Sweden masih mampu mengeluarkan tarik mereka dengan membelasah Azerbaijan 5-0 awal pagi tadi. Ini merupakan kemenangan pertama mereka selepas tewas 3-0 kepada pasukan Belgium semasa perlawanan pembukaan pada minggu lalu. Anak buah Jane Anderson memulakan pesta gol dengan jaringan Emil Forsberg pada minit ke-38. Mereka terpaksa menanti sehingga minit ke-65 sebelum Bahlul Mustafazadeh menjaringkan gol sendiri pada minit ke-65 untuk meletakkan Sweden semakin selesa di hadapan. Victor Gyökeres, Jasper Carlsen dan Anthony Elanga masing-masing menjaringkan 1 gol untuk memastikan kemenangan besar ke atas pasukan Azerbaijan. Saya pernah berada dalam situasi yang sama, kata Steven Gerrard. Legenda Liverpool, Steven Gerrard, menyifatkan situasi yang sedang dihadapi oleh Harry Kane pada ketika ini pernah dia lalui satu ketika dahulu. Dia begitu memahami dilema yang dilalui oleh Kane pada ketika ini, sama ada mahu terus kekal setia bersama klub ataupun berhijrah untuk mengejar trofi kejuaraan. Harry Kane perlu membuat keputusan yang sangat besar pada ketika ini, dan atas faktor itu, dia bukanlah orang yang sesuai untuk memberikan nasihat.
Katanya lagi, Steven Gerrard bermain hampir keseluruhan kerjanya bersama Liverpool sebelum berhijrah dan menamatkan kerjanya bersama La Galaxy. Kejayaan paling manis dalam kerjanya adalah ketika memenangi trofi UCL pada 2005, tetapi amat mengecewakan kerana tidak berpeluang untuk menjelang trofi kejuaraan Liga bersama Liverpool. Pengurus Fulham bakal berdepan satu lagi hukuman. Pengurus pasukan Fulham, Marco Silva, bakal berdepan satu lagi pertuduhan di mana dia dikatakan memberikan komen yang mempersoalkan integriti dan keputusan berat sebelah kepada pegawai yang mengendalikan perlawanan antara Fulham dan juga Manchester United tempoh hari. Dia juga ada menerima kad merah ketika perlawanan tersebut atas kesalahan cuba mempertikaikan keputusan pengadil. Manchester United juga dikenakan hukuman atas kesalahan gagal mengawal pemain mereka dalam perlawanan tersebut. Marco Silva diberikan tempoh sehingga 29 Mac untuk memberikan respon terhadap pertuduhan tersebut. Manchester United berdepan dengan masalah kecederaan lagi. Manchester United yang kini sedang berada dalam momentum yang sangat baik untuk memenangi treble pada musim ini, kini berdepan dengan masalah yang seringkali mahu dielakkan oleh mana-mana pasukan, iaitu masalah kecederaan pemain. Terbaru, mereka mungkin akan kehilangan masa Sabitzer yang mengalami kecederaan lutut ketika berlatih bersama pasukan negaranya, iaitu Austria, dan sudah pun diketepikan selama beberapa hari sebelum perlawanan menentang Estonia awal pagi tadi. United juga sudah kehilangan Casemiro yang digantung selama 4 perlawanan. Christian Eriksen dan Donny van de Beek juga sudah awal-awal lagi sudah diketepikan akibat masalah kecederaan. Dua pemain yang masih ada untuk pemain di posisi tersebut adalah Scott McTominay dan juga Fred, yang merupakan gandingan utama mereka sebelum ini. Chelsea rugi 121 juta pound. Chelsea yang dilaporkan mengalami kerugian sebanyak 121 juta pound. Percaya yang ianya berpunca daripada sekatan yang dikenakan terhadap pemilik sebelum ini, iaitu Roman Abramovich. Sekatan yang berpunca daripada isu peperangan antara Rusia dan juga Ukraine, sehingga menyebabkan Abramovich terpaksa menjual kelab itu kepada pemilik yang baru. Mereka mengeluarkan laporan rasmi tahun kewangan mereka pada musim 2021-2022 dengan kerugian yang jelas. Mereka terpaksa meneruskan operasi mereka melalui kebenaran khas oleh kerajaan UK. Sepanjang sekatan yang dikenakan terhadap Abramovich juga antara punca kerugian mereka pada musim tersebut. Mereka juga menjangkakan situasi ini akan pulih dalam masa beberapa tahun lagi. Calvin Phillips bersedia untuk tinggalkan Manchester City. Pemain tengah Manchester City, Calvin Phillips, dilaporkan sedang berkira-kira untuk meninggalkan kelab itu selepas tidak sampai semusim lagi berada di sana. Dia yang datang daripada Leeds United dengan nilai 42 juta pound memulakan musimnya di City dengan langkah kiri apabila terpaksa bergelut untuk pulih daripada kecederaan bahu yang dialaminya. Dia beraksi dengan begitu baik semasa berada di Leeds dan menjadi antara pemain terpenting ketika England berjaya layak ke final Euro 2020 yang lalu. Pep Guardiola masih lagi menaruh harapan, macam tajuk lagu pula, kepada Calvin Phillips untuk terus bersaing mendapatkan tempatnya dalam pasukan, tetapi dia dilihat masih lagi bergelut dengan prestasinya sendiri. Kini dia terpaksa memilih untuk berhijrah bagi mendapatkan lebih minit permainan untuknya terus kekal cergas dan memastikan tempatnya dalam pasukan England tidak terlepas pula. Nama Evan Ferguson jadi perhatian. Evan Ferguson yang kini sedang bermain bersama Brighton menjadi sebutan di kalangan kelab-kelab ternama di Eropah. Persembahan yang cemerlang di bawah kendalian Roberto De Zerbi membuatkan namanya disebut-sebut oleh beberapa kelab besar seperti Bayern Munich dan juga Barcelona. Baru berusia 18 tahun dan telah berjaya mencatat 7 gol dan juga 3 assist dalam 16 perlawanan Liga setakat ini. Dia juga berjaya menjadikan 1 gol dalam penampilan bersama skuad senior Ireland ketika mereka menewaskan Latvia 3-2 pada minggu lalu. Paris Saint-Germain kekal positif untuk dapatkan Kante. Paris Saint-Germain kekal positif untuk membawa masuk N'Golo Kante, walaupun ada berita mengatakan yang pemain itu sudah pun semakin hampir untuk menyambung kontrak di Stamford Bridge. Kontraknya bakal tamat pada hujung musim nanti dan Paris Saint-Germain kekal bersama wakil pemain tersebut untuk membincangkan masa depannya di sana. Chelsea juga yakin untuk mengekalkan Kante di sana kerana dia adalah seorang pemain yang sangat digemari oleh pengurus iaitu Graham Potter. Abang Sofyan Amrabat dedahkan 3 kelab yang gagal mendapatkan adiknya itu. Abang kepada pemain tengah Fiorentina, Sofyan Amrabat, iaitu Nordin Amrabat, mendedahkan nama 3 kelab yang menemui jalan buntu ketika cuba untuk mendapatkan adiknya itu. Persembahan yang memukau Sofyan semasa Piala Dunia Qatar
berjaya mencuri perhatian kelab-kelab ternama di Eropah untuk mendapatkannya. Manchester United, Barcelona dan juga Chelsea adalah kelab yang begitu hampir untuk mendapatkannya, tetapi gagal. Jurgen Klopp desak Liverpool untuk dapatkan Josko Gvardiol. Pengurus The Reds, Jurgen Klopp, mendesak pasukannya supaya lebih ke hadapan dalam menunjukkan minat mereka untuk mendapatkan pemain pertahanan RB Leipzig, Josko Gvardiol. Mereka juga terpaksa berdepan dengan Chelsea, Manchester City dan juga Real Madrid dalam saingan untuk mendapatkan pemain itu. Liverpool mungkin mempunyai sedikit peluang kerana pemain itu sendiri mengaku yang dia adalah peminat pasukan Liverpool. Ilkay Gundogan makin pasti untuk tinggalkan City setelah mengecapi pelbagai kejayaan bersama Manchester City, kecuali trofi Liga Juara-Juara Eropah. Ilkay Gundogan berkemungkinan besar akan meninggalkan City apabila kontraknya tamat pada musim panas nanti. Barcelona dilihat akan menjadi destinasi seterusnya buat pemain itu, dengan mereka akan menawarkan kontrak selama 2 tahun sekiranya dia sudi untuk berhijrah ke Camp Nou nanti. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.